Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan yang bertanya. Sebenarnya saya tak cerita tadi sebab saya kira ramai orang yang dah dengar. Jadi dekat setahun dah, alhamdulillah, insyaAllah bulan depan panjang umur, dah setahun dah tobat mudah-mudahan terima lah. Jadi saya ringkaskan lah. Ketika daripada zaman Jebon tadi nak bertukar tu, Ustaz, kedua Ustaz kita sebut tadi bagaimana hebatnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian dia jadi orang yang sama hebat juga tetapi dalam Islam sebab dia hijrah masuk Islam. Jadi simbolik daripada kisah itu ialah, dan tak ramai juga orang yang tak tahu kenapa Umar Al-Khattab ini boleh masuk Islam. Sebabnya ialah doa daripada Nabi SAW. Nabi doa, dia kata berilah kekuatan kepada Islam dengan masuknya Islam salah seorang daripada dua orang umat. Salah seorangnya ialah bapa saudara Nabi sendiri. Jadi saya punya kisah pun sama macam cerita itu dari segi barakah daripada doa ibu saya. 35 tahun doa. Saya yakin tuan-tuan dan puan ada anak-anak sini tak putus-putus doa, biarlah anak aku ni terpelihara daripada mara bahaya, jadilah anak yang soleh dan solehah. Sebab apa? Tuan didik anak-anak tuan baik, ini adalah investment tuan juga untuk di akhirat kelak. Jadi mak saya doa-doa 30 tahun baru Allah makbul. Dan melalui satu perjalanan hijrah yang saya rasa sangat seronok, sangat hebat. Sebab apa? Mulanya telefon je. Telefon seorang sahabat yang bergiat cergas dalam dunia muzik metal. Dia lebih kurang sodom tadilah. Cuma dia ni main muzik metal, Malaysia tak kenal kan? Tapi kat Sweden lagu dia jual. Underground lah. Nama dia Adlan Sabri, nama pendek Ari. Saya call dia, tiba-tiba selalu biasa tu, bro, mana tu? Itulah bahasa dia, bahasa pokok lah nak cakap. Tapi dia jawab, dia beri salah pada saya. Saya call tapi dia beri salah. Dia jawab salah. Cerita pasal gitar, nak tukar pick up lah, nak tukar ni tali ni bro, buat ingat gauge ni. Oh ya, okey. Saya kawan dia tuan-tuan, 13 tahun kita kena ingat. Sebab 13 tahun ni akan determine what happen next. Kenapa saya beritahu saya kenal dia 13 tahun berkawan. So, tiba-tiba tengah sibuk cerita kita, bro, Nabi SAW bersabda. Saya kata ini sudah aneh, tapi benar. Masuk je saya dia betul. Saya diam. Lepas masuk 2-3 hari lagi saya kata tak boleh jadi. Tak apa, hang tunggu saya nak aku pergi rumah hang. Dia orang Kedah kan. Ini selain tukar nak turun. Jadi kita pun pergi rumah dia. Sampai waktu zuhur. Waktu zuhur, depan rumah dia ada surau di college nilai. Masuk azan baru selesai dia kumandang. Dia pun cakap, solat tu, jom pergi solat. Tak apa, pergi. Ambil dulu, aku relax dan kereta panas. Tak pergi kan. Lepas zuhur dia keluar ajak makan nasi. Nasi Yaman apa, lem mandi apa, makan, pergi makan. Lepas tu waktu asar tak solat juga. Waktu maghrib nak sampai, lebih kurang 6.50 lah. Saya minta dia kain, sebab saya datang pakai seluar 3/4, seluar pendek. Tuan-tuan orang tuan betul. Mana pergi mana betul. Itu kita jaga juga tu. Saya minta dia kain. Lepas minta kain, dia mati tuala, hampir mandi. Okey, baik. Saya mengikut je, macam lembu cucuk hidung. Padahal saya kata, aku tak naklah mandi. Boleh buat itu, tapi okey, aku nak mandi. Rupanya tuan-tuan lepas tu masuk. Ini yang tadi Ustaz sebut tadi dan saya sebut tadi. Apabila berada dalam suasana yang baik, tuan-tuan tak tahu apa yang berlaku. Bagaimana sahabat yang Ustaz cerita tadi. Ini boleh jadi satu turning point pertama bagi saya. Saya banyak perjalanan dia punya turning point. Pertama masuk surau, disambut dengan mesra oleh muazzin surau, nama dia Jawad, daripada Pakistan. Belajar international college lah dekat situ, yang IT college. Masuk hari ni beri salam peluk tuan-tuan. Allah,
Saya kata, ui mereka ni kawan lama sungguh, belum sakan. Kita biasalah tuan, jemaah Jepun kan, jemaah tempat lain, kita tak duduk sana tu. Tapi tuan-tuan, bila dia peluk saya sama macam dia peluk hari, dia beri salam, dia peluk saya, ya Allah, aku rasa satu perasaan dalam hati saya tu. Hebatnya perasaan. Sebab tu saya kata mungkin tempat yang kita pergi, sebagaimana saya cerita pokok-pokok tadi, tak jumpa jemaah dan surau yang betul. Jangan terasa, cari lagi. Jadi bila selepas saya dipeluk tadi, subhanallah, saya rasa seronok. Solat jemaah maghrib dan isyak. Lepas tu tuan-tuan, apa berlaku? Duduk-duduk sembang-sembang sambil makan nasi Arab. Tapi saya tak makan lah, tadi dah makan lah. Dengan orang sembang-sembang. Ada jemaah seorang daripada Yaman, nama dia Ismail. Duduk sembang-sembang, cerita pasal dulu, bro, do you know that brother, you know our Qiblat. Saya dengar tentang sebelum ni majlis ilmu bersandar di belakang macam pokok tadi, tak mari kan. Tapi hari tu saya dengar semua seronok. Kenapa tu sepek saja? Itu cerita ustaz di sekolah rendah tak masuk kan. Tapi hari tu semua jadi best. Rupa-rupanya itu adalah isyarat tanda-tanda awal apabila kita nak suka pada agama dengan ikhlas. Sekali Allah beri ilham pada saya terus tanya hari, hang besok cuti lagi tak? Cuti, jom kita jalan-jalan cari masjid. Tuan tahu apa maksud jalan-jalan cari masjid? Lepas ni habis kuliah ni, habis forum ni, kita makan-makan sikit. Jangan pergi mana-mana tempat, ambil baju, bawa baju untuk 2 hari, isi minyak kereta penuh-penuh, kita jalan. Mana ustaz ni stop, kita stop. Itulah dia salat berjemaah awal waktu, jalan-jalan cari masjid. Jadi next stop kami yang pertama ialah Masjid Negeri di Perak, Ipoh Darul Rizwan. Perak Darul Rizwan, Ipoh Darul Rizwan. Bila sampai sembahyang subuh, relax, jalan slow-slow. Sebab kami tak ada kerja apa. Jalan sampai di Masjid Muhammadiyah Kuala Lumpur. Masjid Raja Melilau ni masuk tu kan, kita sampai Kuala Lumpur ni, kita masjid ni lah, kereta ada, saya bawa kereta dia. Jadi tuan-tuan kena faham, daripada tadi macam mana tiba-tiba saya boleh nak cari masjid, sedangkan saya Zuhur dengan Asar tak nak solat. Saya kenal hari ni 13 tahun tuan-tuan, berjebon bersama-sama. Saya tak ada malu kalau Ustaz Husni dengan Ustaz saya segan lah. Kalau Ustaz ni mari pula, ni mesti nak solat jemaah ni. Kalau saya jebon dulu, mesti saya fikir gitu. Macam Ustaz sebut tadi lah, dia tak ikhlas, datang pun tak apalah datang. Mungkin saya begitu. Tapi saya dengan dia, saya tak pernah sorok apa. Sampai perjalanan seterusnya berhenti di kepala batas saya tadi untuk sembahyang asar. Teruskan perjalanan lagi sampai di Masjid Terapung di Tanjung Dawai. Ikut jalan lama, lalu sik apa semua tu. Memang hujung dunia semua, Pantai Merdeka. Pantai Merdeka. Sampai di situ, jemaah-jemaah semua alhamdulillah tu baik, semua senyum, bagi salam. Aku syok ni cakap dengan dia kan. Hari ni dah dulu hijrah. Jadi malam tu tuan-tuan lagi nak jadi baik husnuzon ni. Ni yang cerita husnuzon. Saya sampai di sebuah masjid tersergam indah di Kota Sarangsem. Di masjid ini jemaah dia sangat menyedihkan. Sebab tu ustaz saya cerita tadi, tak heran di kampung-kampung surau tak dimarah macam mana di bandar-bandar. Alhamdulillah kita duduk KL ini, insyaAllah masjid surau penuh aktiviti. Di surau tu kan, Tok Imam 1, Tok Imam 2, Bilal 1, Bilal 2, Tok Siap 5 orang. Saya masuk dengan Ali macam berpakat tapi tak pakat. Kami pakai jubah, betul lah warna sama pula, warna kelapa. Pakai kopiah, masuklah, habis untuk masuk, terus masuk dalam sah nak solat. Tempat Tok Imam tu kan ni, dia tengok, ada orang musafir ke orang pegang masjid ni, kita solat. Habis-habis terus bagi mic, jemput, sila Syekh baca doa. Dia tak tahu kan, baru pagi tadi tu start sembahyang berazam. Dia dulu dah sembahyang kan 3 jamak selalu. Husnuzon tengok orang baik. Saya kata, ya Allah, aku ni orang macam ni jebon, orang ni boleh sampai baik.
hanya sebab aku pakai jubah rambutnya. Masya Allah. Saya kata dia, sila kata Imam, saya tak boleh, saya tak lagi. Dia tolak pada ahli ke ahli beres. Lepas tu barulah husnuzon kedua kan. Habis tu salah, macam doa salah. Dia pun nak berjalan beriring keluar masjid. Dia tanya, Syekh ni daripada JAKIM ke? Duk pakai jubah seragam. Sungguh dia tengok kami dengan satu pandangan yang hormat. Macam kita ni banyak ilmu macam ustaz, sedangkan cepon tetap baru kembali pakainya bang niat nak kembali. Itulah kelebihan kita duduk dengan sahabat yang kita sebut dengan suasana yang baik. InsyaAllah kita, Allah akan lembutkan hati kita. Makin lama makin nak baik, makin nak baik, makin nak baik. Seterusnya jalan tidur, rehat, makan nasi kandak di Yasmin belum start. Lepas tu tidur, bangun tidur, sembahyang subuh di Masjid Zahir Al-Ustaz. Teruskan perjalanan, tapi tak tahu mana. Saya tanya dengan Ali, kita nak pergi mana? Ikut Greek kot, balik, patah balik jauh-jauh sikit. Dah aku ingat alang-alang kita pergi ke utara, kita habiskan Northern Region, bagi utara kita kasih habis. Saya kata okey, saya ikut jalan tuan sampai ke Kangak. Sampai ke Kangak, Allah Ta'ala aturkan satu perjalanan yang cukup hebat, di mana saya masuk ke pekarangan Masjid Alwi di Kangak dengan tidak mengetahui siapa di dalam masjid. Apa program saya duk ingat macam masjid sebelum ni, surau sebelum ni, masuk je solat. Masuk tuan-tuan, daripada pintu belakang buka pintu, tengok bintika sejadah untuk imam. Seorang tokoh yang saya kira tuan-tuan semua mesti kenal insyaAllah. Imam satu Masjidil Haram, Syekh Dr. Abdul Rahman As-Sudais tengah melintas kira. Tuan-tuan cuba fikir, apa kena guna Jepun datang nak jalan-jalan cari masjid, tak tahu mana datang dia tu. Jangan tak tahu pun Imam Sudais ada di sini. Sampai tengok terus tuan-tuan terpucat. Sebab saya terus ingat mak saya kata, orang macam ni kamu jumpa kat Mekah tu tak dah nak jumpa. Habis solat tak ada orang bawa dia. Jadi saya tengok live ni Imam Mekah ni, hari pun sama. Jadi tuan-tuan ada orang tanya, abang kenal ke tu siapa? Tuan-tuan janganlah gitu, saya pun tengok juga bulan Ramadan, terawih daripada Masjidil Haram, baca kunut nazilah, nangis-nangis, kita kenal juga. Tak adalah jahil murakab je lah. Kenal juga sikit-sikit. Taklah baik tapi kenal. Macam Ustaz sebut lupa Ustaz. Jadi lepas tu salat jemaah dia, Imam Sudais baca Quran, dia minta balik cikgu berjaya baca Quran. Lepas tu saya kata, hang tunggu sini. Dia bawa telefon BlackBerry. Imam kat sana, mana boleh zoom? Saya kata nanti saya ada hobi sama dengan Ustaz Azhar, main kamera kan. Hang tunggu, aku ambil kamera aku, masuk balik dalam masjid. Kamera panjang, tuan-tuan lens. Ambil lah daripada dia di sana. Tok, ribu. Sampai keluar masjid. Dia keluar daripada pintu. Tiba-tiba saya tak boleh zoom tak. Zoom in tak boleh, zoom out. Apa ni? Dia bunyi motor. Rupanya kenapa? Imam sudah dah di depan saya. Tentang kena ingat, tanya dengan fotografer yang ada kat sini. Mereka takkan tengok dengan pandangan terus macam ni. Dia akan tengok daripada viewfinder dia. Itu kegilaan fotografer pula. Dia takkan tengok, takkan tak nampak imam tu bukan kecil, dia besar tau. Ada orang tanya gitu, saya kata tak, saya ambil gambar betul. Kalau tak ambil gambar tak apa, saya nampak dia sedang berjalan perlahan, diikuti oleh entourage dia dan sebagainya. Tapi saya duk tengok tu, saya tengah fikir framing, angle dan sebagainya, sibuk kan benda.